dan hadirat yang saya hormati sekalian, bagi meneruskan majlis kita pada pagi ini, Pak Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Syahrudin bin Muhammad Hashim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Utama, merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Induk Program Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Sri Utama bagi tahun 2021 untuk memberi ucapan terusnya meresmikan program kita pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim bil khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita pada pagi ini, urusan program yang kita laksanakan ini, ya. Insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Samsul Afandi bin Badrul Zaman selaku pengacara majlis pada pagi ini. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad Zamri bin Samsudin, yang di-Pertua PIBG SK Sri Utama, yang juga selaku penceramah jemputan pada pagi ini. Pihak sekolah mengucapkan jutaan terima kasih kerana memenuhi jemputan daripada pihak sekolah, juga daripada khususnya daripada Panitia Pendidikan Islam SK Sri Utama, yang berusaha Cikgu Ahmad Yusuf bin Hashim, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, yang berusaha Cikgu Azlizam bin Muhammad, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, yang berusaha Cikgu Jamal bin Muhammad, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, yang berusaha Cikgu Haji Muhammad Nur Azmi bin Sikit, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas Integrasi, yang saya hormati Ustazah Samayah binti Sabran selaku Ketua Panitia Pendidikan Islam SK Sri Utama, barisan Ustazah selaku jawatan kuasa bagi Panitia Pendidikan Islam, juga selaku jawatan kuasa pengelola bagi sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah bagi tahun 2021 ini, ya. Tahniah diucapkan atas usaha menganjurkan sambutan Maulidur Rasul bagi meraihkan hari keputeraan junjungan besar Nabi kita, ya, junjungan besar Nabi kita, dan juga ikutan kita, ya, selaku umat Islam, ya, iaitu Nabi Muhammad SAW, ya, serba-serbi secara menyeluruh, ya. Baik, yang mana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kepada ummah akhir zaman, ya. Baginda adalah contoh dan ikutan kepada kita, terutamanya yang berkaitan dengan akhlak yang terpuji baginda, seperti mana yang sentiasa disebut dalam hadis-hadis baginda yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi untuk kita para guru dan khususnya pada murid-murid, ya, supaya apa yang disampaikan oleh penceramah nanti dapat menusuk jiwa, menusuk kalbu kita, dan juga dapat mencairkan jiwa kita, hati kita yang mungkin asalnya keras menjadi lembut. Jadi untuk kita memenuhi tuntutan agama dan panduannya adalah Rasulullah SAW. Okay. Oleh itu pada setiap tahun, maka kita satu Malaysia, satu negara, menyambut hari sambutan Maulidur Rasul ini di peringkat kebangsaan, peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat sekolah. Jadi oleh itu pada setiap tahun pada bulan Rabiul Awal sudah menjadi adat dan kebiasaan kita, masyarakat Malaysia khususnya menyambut hari keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai program yang dapat mengembalikan kenangan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad selaku Nabi kepada umat
umat Islam seluruhnya. Dan ini adalah antara program yang kita wujudkan ataupun kita uruskan bagi mencapai matlamat agar ianya dapat memberi syafaat, mudah-mudahan ianya dapat memberi syafaat ataupun mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita dah masuk dalam akhirat alam akhirat nanti, insya-Allah. Jadi sesuai juga saya nak kaitkan dengan slogan kita, utama gemilang, always number one. So seperti mana yang selalu saya kaitkan dengan kita untuk cuba menjadi yang pertama. Jadi yang pertama ini banyak sudut. Mungkin nak jadi yang pertama dalam segala pertandingan. Kita nak jadi yang pertama, kita nak jadi yang johan. Kita nak jadi yang pertama apabila sebut tentang akhlak yang terbaik. Panduannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jadi yang pertama seperti Rasulullah, bagaimana akhlak yang ditunjukkan, tingkah laku yang ditunjukkan, adab yang ditunjukkan, terutamanya apabila kita membaca hadis Rasulullah. Jadi kita nak jadi yang pertama menjadi baik. Kita nak menjadi pertama orang yang menjadikan solat setiap waktu. Kita nak menjadi orang yang pertama hadir ke sekolah. Kita nak menjadi orang yang pertama mencapai kejayaan. Semua kita nak menjadi yang pertama. Semuanya yang pertama mengarah kebaikan, bukan kepada mengarah kejahatan ataupun kemungkaran. Jadi insya-Allah akhlak Rasulullah ini jadikan panduan kita untuk menjadi kita orang yang pertama. Menjadi orang yang pertama, always number one. Sekiranya kita tak dapat menjadi orang pertama, maka kita akan cuba berazam untuk menjadi orang yang pertama dalam segala bidang yang baik. InsyaAllah. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua guru yang menyertai program ini, semua murid dan terutamanya kepada panitia pendidikan Islam Masjid Utama yang telah pun menyelaras, menganjur dengan baik program ini walaupun secara dalam talian. Jadi dia sesuai dengan keadaan semasa sekarang ini yang murid-murid melaksanakan PDPR di rumah, maknanya melaksanakan atau menyertai program secara maya. Kita dah biasa dengan perkara ini. Jadi dalam dunia vukah ataupun wucah, VU bukan lucah, wucah, VUCAH, iaitu ketidakketentuan dunia akhir zaman. Jadi kita boleh dapatkan akronim bagi VUCA ataupun vukah, VUCAH. Apa itu? Volatile, kemudian uncertainty, dan seterusnya lah. Boleh guru-guru juga boleh rujuk apa itu dunia VUCA, iaitu dunia yang tidak menentu dan kita perlu sentiasa bersiap sedia dengan dunia akhir zaman ini. Jadi setakat itu dulu, mohon maaf daripada saya sekiranya ada sebarang kesilapan dan salah tutur kata. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul bagi tahun 2021 ini. Sekian. Ustaz Najib merakamkan jutaan terima kasih kepada Encik Syahrudin bin Muhammad Hashim, Jurusan Sekolah Kebangsaan Utama, di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, sekali lagi Ustaz Najib merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang berhormat, guru-guru, murid-murid, seterusnya, penjaga, ibu bapa yang dapat meluangkan masa bersama-sama kita pada pagi ini bagi menjayakan program sambutan Maulidur Rasul Peringkat Sekolah Kebangsaan Seri Utama bagi tahun 2020. Sekali lagi Ustaz Najib merakamkan jutaan terima kasih. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, bagi meneruskan majlis kita pada pagi ini, Najib seterusnya mempersilakan Al-Fadil Tuan Haji Ahmad Zamri bin Samsudin yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Utama selaku penceramah jemputan kita pada pagi ini untuk menyampaikan ceramahnya. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan Al-Fadil. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatamul anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tanda ada suara saya sampai dan ada audio di depan saya. Ramai ni audio ni, Masya Allah. Rabbi ya Karim, sekarang ni sudah ada 87 penyertaan. Baik. Kita dapat bertemu hari ini dan kita bertemu dalam keadaan maya. Inilah kali-kali pertamanya saya bertemu dengan anak-anak di sekolah Sri Utama dan guru-guru di Sri Utama ini melalui maya dalam program kita menjayakan usaha untuk mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia Tuan Guru Besar Tuan Syahrudin bin Muhammad Hashim, rakan-rakan guru penolong kanan, seterusnya ustaz-ustazah, cikgu-cikgu dan anak didik, ibu dan ayah SK Sri Utama yang disayangi, yang dikasihi sekalian. Mari kita melihat paparan, kita terus fokus kerana kita telah drag dalam masa 15 minit, masa kita terhad. Kita mulakan dengan paparan kita. Boleh nampak tak paparan kita anak-anak semua? Boleh ya? Sebab anak-anak ni dah mute-kan suara, jadi saya tanya, saya pun tak tahu ada jawapan ke tidak, tapi saya anggap jawapan yang positif. InsyaAllah Ustaz Samsul sikit-sikit respon tentang suara saya bila saya membuat pertanyaan apa-apa. Baik, kita mulakan dengan melihat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW di dalam paparan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu, setiap amalan itu naklah dengan niat. Hari ini kita melakukan satu gerak kerja, satu amalan, kita letakkan niat yang baik dan betul insya-Allah. Niat kita kerana Allah SWT. Kerana nak mengingat Nabi kita Muhammad SAW, bukan saja mengingat tetapi kita nak memahami apa yang Nabi kita fahamkan kepada kita dan kita dapat beramal daripada itu. Anak-anak didik yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan anak-anak bersama dengan keluarga dimanapun berada sekarang ni, kita tak tahulah mungkin ada yang jauh ni daripada paparan ini. Tetapi kita anggap semoga sihat dan selamat semua. Anak-anak jangan lupa pasal niat ya. Kita berhimpun semata-mata cintakan Nabi kita Muhammad SAW agar kita dapat berjumpa dan mendapat syafaat di akhiratnya kelak. Kita dapat berjumpa Nabi dan dapat pertolongan Nabi di sana bila kita menghadapi masalah. Jadi anak-anak semua, kita lihat satu hadis ni yang panjang. Ustaz nak baca yang nombor 1 saja. Hadis ini datangnya daripada Abi Darda. Abi Darda berkata, dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Anak-anak daripada tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Betul ke Ustazah ni yang menyertai? Oh, pras sekali. Masya Allah. Ini nak cakap semua peringkat ni. Dah satu pun ada. Tahniah. Cuba angkat tangan anak-anak yang tahun 1 mana dia? Bagus. Ada, nampak. Ustaz nampak ni. Nampak dalam perasaan ingatan Ustaz. Tahun 6 mana? Tahun 6. Semua anak-anak, semangat. Berapa? 88 penyertaan sekarang ni. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi tengok. Mari baca sama dengan Ustaz. Nombor 1. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ayat itu saja. Sesiapa yang mempermudahkan jalan untuk mencari jalan daripada jalan itu ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan permudahkan jalan untuk ke syurga. Besar ni. Jadi sesiapa yang memudah-mudahkan dalam hal untuk mendapatkan ilmu ni, semua keadaan
mak ayah, anak-anak yang belajar, mak ayah yang sediakan berbagai kemudahan untuk pengajian ilmu, guru-guru yang bertungkus lumus untuk menyampaikan dengan alat bantu, dengan berbagai buah fikiran. Semuanya ini adalah jalan-jalan yang Allah kata Allah akan mudahkan ke syurga. Allahu Akbar. Jadi anak-anak, kita teruskan lagi. Teruskan lagi. Kita tengok yang seterusnya. Kita baca ni, ini kita set ini. Kita kita tengok gambar ni. Okey. Baik. Bagus, ada suara daripada apa tu? Ijah Imam ya. Tapi keluarkan suara sekejap-sekejap, suara dah ada gangguan banyak. Okey, alhamdulillah, syukur. Sebelum itu saya nak sebut 2-3 orang anak-anak yang saya tahulah dalam paparan ini. Azrul Nizam, Dennis, Darwina, Delisa, Dia, Iriana, Fadil, Fazrul. Oh, ramai lagi yang tak sebut ni. Ija, Imam, tahniah. Linda ni tahun berapa lah agaknya ya? Ustaz pun tak tahu tahun berapa. Tahun berapa Linda? Tahun 1 Linda. Allah. Assalamualaikum. Okey. Kepada Syafiq dia ni. Okey, cukup. Tutup balik suara. Tunjuk gambar tak apa. Tunjuk suara tu mohon tutup nah. Baik. Bila Ustaz tanya, boleh respon. Kita tengok gambar ni. Baik, gambar ni ialah tempat Nabi kita dilahirkan. Cuba kita tengok ni peta Arab Saudi. Di mana ni ada satu bulatan merah, itu ada gambar Kaabah. Di situ Nabi kita dilahirkan. Bukan di bangunan Kaabah tu bukan, tapi dekat dengan bangunan tu. Nabi dilahirkan. Siapa yang dah mak ayah yang dah pergi tahu dia di mana tempat ni. Okey, lepas tu yang bulat warna hijau itu ialah Masjid Nabi Madinah. Tengok di Masjid Nabi tu ada kubah dia warna hijau. Nampak tak anak-anak? Nampak kan? Okey, penuh kubah hijau tu sebenarnya di bawah kubah hijau tu di situ dia mana Nabi kita dimakamkan. Nabi disemadikan di bawah kubah tu. Allahu Akbar. Nanti anak-anak pergi sana. Kalau pergi Mekah, pergi haji. Anak-anak nak tak pergi ke Mekah? Nak kan? Macam kumpul duit lagi sekarang. 10 sen satu hari insya-Allah sampai berjaya insya-Allah. Okey, Muhammad Syib ya. Okey. Kita teruskan. Tengok. Kita tengok suasananya Nabi kita dilahirkan di Mekah. Ini semua peringkat. Saya nak mula daripada tahun 1 2 3. Anak-anak semua 4 5 6 dah belajar banyak-banyak dah dengan ustazah atau dengan ayah dengan mak di rumah, alhamdulillah. Kita ulang kaji pelajaran. Nabi kita lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Baik. Apa yang berlaku selepas kelahiran itu, rupa-rupanya Nabi kita tak dapat lihat wajah ayahnya kerana 2 bulan dalam kandungan ibunya ayahnya sudah wafat. Allah, sedih kan? Jadi kemudian Nabi kita disusukan oleh ibu angkatnya Halimatus Sa'diyah. Allahu Akbar. Tak lama kemudian, ketika Nabi berusia 6 tahun, ibunya nama Aminah wafatlah pula. Kesian Nabi kita. Anak dia masih kecil-kecil, tak ada mak, tak ada ayah. Anak-anak semua, anak-anak SK Seri Utama kan, masih ada mak, ada ayah kan. Sayangi mak, sayangi ayah. Ayah masih ada bersama-sama. Ayah tolong kita mencari ilmu. Dia hantar kita ke sekolah, dia hantar kita belajar, dia bagi kita belanja, belikan baju, belikan kasut, belikan songkok, belikan tudung. Semua cukup. Dia hantar pergi balik ambil. Hari-hari esok dikejutkan bangun lagi. Itulah dia. Kasih mak dan ayah kita. Untung kita mak ayah ada bersama lagi. Adakah yang maknya dah tak ada ni? Ustaz pun tak tahu macam mana. Nak tahu kan? Jadi kalau mana-mana yang dah tak ada tu bagi tahu Ustaz nanti lepas ni nah. Baik, 8 tahun pula dipelihara oleh Atuk ni. Atuk tunya pula panggil Atuk Atuk Datuk. Atuknya Abdul Muttalib meninggal pula. Dah tak ada mak, tak ada ayah. Atuk pula tak ada usia 8 tahun. Lepas tu dia pergi mengembala dengan Abdul Muttalib, Abu Talib.
Abu Talib pula bapanya pamannya. Adik-beradik dengan ayah dia. Iaitu Abu Talib sama-sama, tapi masa tu Abu Talib keadaannya agak sederhana kehidupan, dah tolong keluarga bapaknya, pakciknya tu. Pada 12 tahun dia pergi mengembala kambing. Alhamdulillah, anak-anak usia 12 tahun ada tak pernah tengok kambing? Tengah kan? Makan kambing? Oh, ada. Ada makan sup kambing? Ada. Bagus. Makan sup kambing. Masuk, jangan lupa kalau makan sup kambing pergi, jangan lupa baca doa. Ajak ustaz sekali nah. Baik, kita teruskan lagi ke depan. Tengok apa tertua ni, ada Abu Lahab, Abu Talib, Abu Bakar. Pernah dengar kan nama-nama ni? Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 sampai tahun 6. Ustaz nak tanya, ada nama Abu Bakar, ada nama Abu Talib, ada nama Abu Lahab. Ini semuanya adalah berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba, siapa yang sayang kepada Abu Bakar? Siapa yang suka Abu Bakar? Angkat tangan. Saya nak tengok. Tak ada seorang angkat tangan pun. Ada. Siapa yang angkat tangan tu? Oh, bagus. Okey, kita tengok. Zulhal Amlina ada. Okey, bagus. Lepas tu Siti Muhammad Syafiq. Okey, Muhammad Niyaz. Baiklah. Mana lagi? Siapa pula yang suka Abu Lahab? Ada angkat tangan juga dengan Abu Lahab. Ustazah, macam mana ni? Dia pun angkat tangan juga Abu Lahab. Saat ni bagi cerita balik. Okey, kita terus ke depan. Wahai anak-anak tu, mari kita tengok. Baik. Okey. 12 tahun dia pergi niaga dengan bapa saudaranya Abu Talib. Umur dia 20 tahun, 25 tahun apa berlaku? Nabi kita berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Ni isteri kesayangan, isteri ni Khadijah ni dia banyak membantu Nabi, banyak bantu suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ni siang malam pagi petang berjuang bersama-sama Nabi, berkorban jiwa raga untuk tegakkan agama. Allahu Akbar, seorang isteri yang maha hebat perjuangannya. Mudah-mudahan ayah, ibu semua dapat merasakan bagaimana perjuangan ini. Wahai ayah, begitu juga dapat merasakan bagaimana sokongan dan dukungan oleh ibu-ibu. Bagaimana nak berjuang bagi meningkatkan anak-anak dan anak-anak rasa gembira, rasa teratur, rasa selesa. Bagaimana nak cari ilmu pengetahuan. Dapatlah bersama-sama dengan guru-guru di sekolah Sri Utama. Dengan jawatankuasa NGO kita, PIBG kita sama-sama sekali. Grab satu sama sekat. Baik, 35 tahun dah jadi remaja. Nabi telah menunjukkan kepimpinannya dalam menyelesaikan masalah Batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad ni anak-anak semua, pada satu ketika dulu, masa tu Kaabah banjir. Bila banjir, macam mana Batu Hajar Aswad tu yang ada dekat penjuru bangunan Kaabah tu, yang selalu orang duk pergi cium, cari jalan macam mana nak cium Batu Hajar Aswad tu, dah rubah tempat. Bila berubah tempat, nak letak balik. Bila banjir dah tak ada. Tapi nak letak balik tu, masing-masing kaum masa tu nak buat kerja, nak letakkan balik. Bergaduh sana, bergaduh sini. Jadi dengan kewibawaan, kepandaian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun telah berjaya menyelesaikan masalah itu, di mana dia telah dipilih oleh kaum pada itu dengan pilihan siapa yang mula-mula sekali masuk masjid, dia akan menjadi namanya. Jadi kebetulan Nabi Muhammad kita, jadi Nabi Muhammad hamparkan satu helai kain, sama-sama letakkan batu Hajar Aswad di atas kain itu, dan semua kaum daripada wakil-wakilnya pakat pegang sama-sama di penjuru masing-masing yang ditentukan, lekat dengan tempat Hajar Aswad, langsung Nabi sendiri meletakkannya. Alhamdulillah, selesai pendamaian. Ya Allah, jadi syukur kita. Kalau tidak huru-hara juga. Lepas tu umur Nabi 40 tahun. Ingat anak-anaknya, ini very asas maklumat ni. Nanti ada soalan. 40 tahun Nabi telah diangkat sebagai seorang Rasul. Dilantik oleh Rasul oleh Allah SWT. Masa bila? Masa Nabi berada di Gua Hira. Menerima wahyu yang pertama.
Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Anak-anak tahu tak di mana Gua Hira tu? Tentulah di Mekah. Di Mekah ke di Madinah? Mekah ke Madinah? Cuba sebut. 3 minit, 3 saat dari sekarang. 1, 2, 3. Ada yang sebut di Madinah. Ada di Mekah ni. Ada kawan lain cakap di Mekah. Tak apa saat ni Ustazah dekat sekolah mendamaikan. Okey. Allahu Akbar. Bagus. Ini masing-masing dah bermaklumat ni. Okey. Jadi di Gua Hira itulah Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan satu wahyu Allah. Mula-mula sekali wahyu yang pertama iaitu surah Alaq yang berbunyi ayat perkataan pertamanya lah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan teruslah sampai habis. Jadi cuba anak-anak ikut Ustaz. Kita sebut kalimah Iqra. Cuba sebut Iqra. Betul. Iqra. Lagi sekali. Alhamdulillah. Sampai keluar suaranya. Iqra. Bagus. Okey, alhamdulillah. Lepas tu 53 tahun Nabi berada di Mekah setelah berjuang berkumpul-kumpulan begitu lama, banyaklah berjuang musuh-musuh dia. Tak senang pun nak berjuang agama ni anak-anakku. Nabi telah diejek, dihina, dimaki. Kesian Nabi kita. Susah dia. Ya Allah Rabbi. Macam mana sehingga satu ketika Nabi nak dibunuh oleh kaum Quraisy. Rumahnya kena kepung. La haula wala quwata illa billahil azim. Pada ketika itu Allah perintahkan supaya Nabi berhijrah. Hijrah ke mana? Hijrah ke Madinah. Madinah ada apa? Ada Masjidin Nabi. Nabi dimakamkan di mana? Masa wafatnya dimakamkan di Mekah ke di Madinah? Mekah ke Madinah? Madinah. Mekah. Ustazah. Ada yang cakap di Mekah Ustazah. Betul kata nak Ustazah. Ya betul ni. Okey, Nabi dimakamkan di Madinah. Tadi kan kita dah tengok gambar kubah masjid Nabi. Ustaz dah cakap di gambar kubah tu. Kat rumah-rumah ada tak gambar masjid? Ada gambar kubah Nabi tak? Kubah masjid Nabi ada? Cari minta dengan ayah, minta dengan mak, dapatkan gambar masjid Nabi yang nampak dia punya kubah masjid tu hijau. Ada kat rumah. Bagus. Itu nak mengingatkan kita supaya kita ingat Nabi dimakamkan di bawah masjid ni, di bawah kubah ni berlaku di Arab Saudi, di Mekah, di Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah. Tapi itulah ya anak-anakku, seterusnya tiap yang hidup ni akan pergi juga. Umur Nabi 63 tahun. Apa jadi? Nabi kita pun wafat. Wafat tu maknanya meninggal dunia anak-anakku. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasa rahmati Nabi kita, Nabi dipelihara dan kita semua mendapat bimbingan daripada Nabi, daripada ulama-ulama, ustaz-ustaz, guru-guru di sekolah semua dapat cari ilmu supaya kita bijaksana. Dan nanti satu hari bila kita taat pada Nabi, kita taat pada Allah, kita akan jumpa Nabi, jumpa Allah di syurga Allah. InsyaAllah anak-anakku. Bawa mak, bawa ayah sekali. Supaya kita sama-sama di sana kan. Baiklah. Kita teruskan wahai anak-anakku. Setakat ni Ustaz cakap. Anak-anak boleh dengar laju sangat ke boleh dengar? Boleh dengar ke laju sangat? Macam mana ke soalan nak jawab ni? Boleh Boleh dengar tak? Boleh. Boleh Alhamdulillah. Laju ke, pelan ke, boleh slow lagi? Boleh dengar ya? Boleh dengar. Okey, bagus. Okey, alhamdulillah. Okey, Najah Fatia. Bagus ni lagi. Siapa? Nur Azah. Bagus. Noria, mana anak lelaki Ustaz ni? Mana tak jumpa lagi senarai ni? Ramli bin Usman. Razin, Syahiran, Niro Silawati. Ini yang Ustaz sebut-sebut ni harap-harap anak-anak lah ni. Bukan mak-mak dia. Kita pun tak tahu, kita sebut sajalah. Siapa-siapa yang saya sebut ni berjaya. Tapi saya tak dapat nak sebut semua, tak terpapar di depan saya ni. Jadi mana yang saya nampak paparan depan ni, saya sebut-sebutlah seorang dua. Jadi janganlah sedih hati pula bila nama tak sebut . Sabar, nanti kalau kena. Okey.
Saya sebut Syahrudin bin Muhammad Hashim. Oh, ini guru besar. Oh, ini guru besar. Okeylah. Kita terus tengok anak-anak. Tengok apa berlaku di depan. Okey, kita nanti ada ini gambar apa? Gambar Kaabah nah. Mungkin mak ayah dah pergi. Ada juga anak-anak yang mak ayah pun belum sempat pergi lagi. Berdoalah mudah-mudahan kita dapat pergi. Ada anak-anak yang dapat pergi dengan mak dan ayah, alhamdulillah, syukur. Kan? Jadi kita saling berdoa, syukur, kita seronok pergi ke Kaabah ni. Tempat arah kiblat kita mendirikan solat. Nanti kalau ditanya kita solat menghadap mana? Nanti ada yang jawab menghadap rumah pak cik. Bukan. Menghadap pokok pisang, bukan. Kita menghadap arah ke kiblat. Kiblat tu di mana? Arah ke Kaabah. Okey. Kita bukan menyembah Kaabah, arah. Okey, jelas nah? Baik. Kita terus lagi. Kita baca ayat ni. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107. Anak-anak, Al-Quran kita ada 114 surah. Salah satu daripada nama surah itu ialah surah Al-Anbiya. Al-Anbiya itu maknanya ialah para nabi-nabi. Dalam slide ni ada lagi gambar kubah tu. Gambar kubah tu. Bawah gambar kubah Masjid Nabi tu ada apa? Ada siapa anak-anak? Ada makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah tengok sana, ajak mak ayah nah. Insya-Allah kumpul-kumpul duit. Okey. Kita nak pergi sana, ingat. Baik, di sana sebelah kanan gambar tu, dalam slide tu ada nama Nabi kita Muhammad. Muhammad. Cuba sebut Muhammad. Tak. Lagi? Muhammad. Bagus Sidino. Okey, bagus. Muhammad. Dia ada sabtu pada mim. Dal tu ada qalqalah sikit. Jadi sebut Muhammad. Jangan panggil Muhammad. Kalau Muhammad nanti dia jadi mim ta, mad. Dia bukan mim ta, dia mim dal, mad. Tengok nak kalau Muhammad tu tak ada sabdu pula. Jadi kena sebut mu mim mu ha ada sabdu depan mim sabdu Hamad. Cuba sebut. Muhammad, sebut sekali lagi. Muhammad. Bagus. Begitu nah. Jadi nanti kita sebut dalam selawat Muhammad. Okey, bagus. Okey, ini gambar tak baca cerita gambar ni. Ini gambar perjalanan Nabi Hijrah. Kita terus saja dulu. Di sini ada lagu juga. Ada nasyid ni. Ini nasyid burdah. Dalam bahasa Arab di atas tu ada warna hitam. Ada nampak tak tulisan anshudah. Anshudatul burdaki. Unsyudul burdah. Nasyid burdah namanya. Ini nasyid seantero dunia ni. Selain daripada nasyid yang Nabi Hijrah dulu orang-orang Madinah sambut. Nasyid apa namanya? Yang tala'al badrun alaina. Tala'al badru alaina. Min saniyatil wada'. Ingat tak nasyid tu? Ingat tak? Ingat kan? Selalu duk ustazah duk ingatkan kita. Betul. Itu nasyid lagu masa Nabi Hijrah dan Nabi disambut oleh umat-umat di Madinah dengan nasyid itu. Ini nasyid burdah dalam bahasa Arab. Ada seni kata tapi dalam bahasa Arab semuanya. Nanti satu hari anak belajar tinggi-tinggi belajar bahasa Arab noh. Tapi nak cuba lagi lah. Boleh bunyi tak? Boleh dengar tak? Ustaz Samsul boleh dengar tak nasyid ni Ustaz Samsul?
Tak dengar no? Tak dengar. Tak dengar dia punya lagu Tak dengar suara. Suara lagu tak dengar. Suara lagu tak Gambar- dengar. Gambar bergerak tapi dia punya suara tak ada ya? Tak ada. Allah, macam mana nak buat ni? Okeylah. Kalau tak ada, kita sensor. Nanti balik sekolah, Ustaz tunjukkan balik. Nanti Ustazah sama Ia ke Ustazah boleh tunjuk ni. Boleh tunjuk balik. Ponok. Ini semua puji-puji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambar macam mana pejuang-pejuang agama bersama-sama dengan agama Islam kita, dengan Nabi kita memikirkan bagaimana nak tegakkan agama di muka bumi Allah ni. Seronok. Naik kepala ya sebagainya. Okeylah, tak dengar tak apa. Nanti balik sekolah jangan tak balik sekolah. Ingat sekolah tak? Ingat. Jangan tak ingat. Baik. Sekolah kita nama apa? SK, Sekolah Kebangsaan Sri Utama. Okey. Ya. Nanti kalau dah buka sekolah, datang sekolah. Jangan tak nak datang. Semua entah sekolah ni. Dan kalau yang boleh pergi sendiri, pergi sendiri. Syukur. Sekolah cantik, bersih, pokok-pokok dah subur. Rindu dengan anak-anak semua. Anak-anak sekarang tak mari-mari kat sekolah ni. Ni pokok-pokok tu. Pondok pengawal tu pun rindu juga. Nak sambut kita semua. Okey. Jadi, pergi sekolah ya. Pergi sekolah belajar elok-elok. Baik, kita teruskan lagi. Baik, anak-anakku, ini gambar Masjidin Nabawi. Anak-anak boleh tengok gambar ni di mana-mana. Kalau boleh di rumah, ada gambar Masjid Nabi, ada gambar Mekah. Besar-besar letak frame, letak dekat rumah. Lepas tu kalau gambar Masjid Nabi, pastikan yang kubah hijau tu nampak. Itu jadi tazkirah sepanjang suasana dan keadaan. Kalau kita tengok ada dalam rumah kita, gambar ini, kita pun rasa tenang, kita rasa nak pergi yang belum pergi, yang dah pergi rasa rindu balik. Allahu Akbar. Jadi, kita terus Okey. Baik. Kita baca ayat ni sama-sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina azkurullah zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42. Baik. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Siapa yang orang beriman cuba angkat tangan? Ada yang tak angkat tangan. Okey, bagus anak-anakku. Pakak-pakak angkat tangan, kita ni orang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab dan Al-Quran, beriman kepada hari akhirat, qada dan qadar. Rukun iman ada berapa anak-anak? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun Islam ada 5. Bila sebut iman, sama gandingannya dengan Islam. Bila sebut Islam, gandingannya dengan iman. 2 ini rukun, dia tak boleh berpisah. Dia adalah serentak, sederap. Sama, kita kena yakin dan kena amal. Yakin pada rukun iman, amal pada rukun Islam. Allahu Akbar. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah. Ingatlah kamu akan Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Ingat Allah tak nak? Ya, ingat Allah. Allah nampak kita tak? Ya, dia nampak kita. Allah tahu. Tahu tak? Kita nampak Allah tak? Tak. Ada yang nampak Allah? Ya, kita tak boleh nampak Allah, tapi Allah nampak kita. Allah tahu kita sekarang ni sedang buat siaran langsung dari sekolah kita. Channel Sekolah Sri Utama. Channel Sekolah Sri Utama. Ini saja waktunya. Nanti kalau nak buat lagi, buat channel lain pula. Okey, channel siaran langsung, siapa yang terikut. Kita ada 85 orang sama-sama kita anak-anak. Ramai. Ini memang dihadkan. Kalau susah, buka semua. Buka semua. Kalau kita boleh muat ni berapa ramai ni? Boleh muat 150 boleh muat ya?
Oh, kalau ini kita buat lagi. Baik. Baik nak, kita ingat Allah, ingat kita bangun, kita nak tidur, ingat Allah. Kalau nak tidur, ada doa tidur tak? Ada. Macam mana bunyinya? Ada. Bismillah. Umma ahya wa amut. Nanti Ustaz Zaza pun dah ajak dah tu. Cuma kita nak amal selalu je. Bila kita amal, kita sebut, itu tanda-tanda kita mengingat Allah. Kita nak makan pun kita ingat Allah. Kita baca doa dulu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang Bismillah. Itu paling kurang sangatlah. Lebih sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Oh, tuan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu ingat Allah. Dah lepas makan, ingat Allah ke tidak? Kalau ingat Allah, kita puji Allah. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Oh, Muhammad Asyik saja yang jawab ni. Ustaz tengok ni. Oh, dah bergerak dalam skrin. Tapi saya tak tahu yang lain pun jawab juga. Tapi tak nampak lah macam mana. Ada sana tu anak anda Sarifah Anum, Siti Awa, Siti Nur. Masya Allah. Macam mana lagi nak tarik ni? Okey. Saya boleh tarik. Oh, ramai perempuan ni. Ramai lelaki. Ni siapa? Syatir Ilmi. Bagus. Syatir Ilmi ni tahun berapa lah agaknya. Baik. Kita terus ke depan. Anak-anakku, kita tengok. Okey. Ini apa? Kita baca satu ayat. Ayat ni dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Ayat nombor 31. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dhunubakum Apalah kata mahumnya. Qul, kata Allah, katakanlah kepada siapa ni? Katakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Nabi, katakanlah hai Muhammad. Katakanlah hai Nabi Muhammad. Katakan kepada siapa ni? Katakan kepada mereka. Mereka siapa nak cakap Nabi pada masa tu? Ayat ni turun. Pada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pasal apa? Nabi cakap untuk orang-orang Yahudi pada masa itu, ada orang Yahudi datang jumpa Nabi. Pada Nabi, dia kata dia sudah beriman, dia dah ikut Islam. Tapi tengok gaya rupa macam Nabi pun faham. Dia ni cakap saja, perangai tak ikut Islam. Sebab tu tiba-tiba saja dia kata aku dah beriman, aku dah ikut Islam. Sebab itulah turun ayat ni. Lepas tu Allah pun bagi jawapan Nabi, Allah bagi firman turunkan ayat ni. Dia kata kepada Nabi bagi tahu mereka. In kuntum tuhibbuna Allah, jika kamu suka kasih Allah, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, ikut Rasulullah, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut aku sebagai rasul, katanya. Bila kamu ikut betul-betul, ikutlah apa yang aku buat, silaturahim, ulur salam, buat salam, buat ma'ruf, kerja-kerja yang baik, kerja nahi mungkar, yang maksiat itu ditinggalkan, ikut. Jadi suruh cari ilmu, tuntut ilmu. Nabi kata tuntut ilmu sungguh-sungguh, nak kerja sungguh-sungguh. Kerja kita anak-anak, kerja belajar. Mak ayah cari rezeki. Kerja bimbing kita. Dia cari rezeki, nanti nak cari baju pakaian untuk kita. Bukan pakaian sekolah saja, pakaian raya. Raya ada 2 kali raya, 2 hari raya puasa, raya Ramadan, raya lagi raya haji. Dah beli baru. Kemudian mak ayah nak beli belanja lagi, belikan beg sekolah lagi. Allah banyak. Jadi
Kita buat baik. Kata Rasulullah, kata Allah, fattabi'uni. Maksudnya fattabi'uni, ikut Rasulullah, ikut Nabi. Jadi macam mana nak ikut Nabi? Belajar terus dan terus belajar. Untuk tahun 1, peringkat tahun 1, tahap 1, 1, 2, 3, tahap 2, 4, 5, 6 ikut peringkat. Nanti pelajarannya di sana adalah dia punya tajuk yang telah ditentukan untuk belajar mendekati. Nanti sampai tingkatan 1 panjang umur boleh masuk universiti, makin tahu insya-Allah. Baik, azam belajar sampai puncak ketinggian. Baik. Lepas tu bila ikut Nabi, Allah kata yuhibbukumullah, nescaya kamu akan disayangi Allah. Jadi tak payahlah nak kata Nabi aku dah ikut, tapi tengok cara macam tak ikut je. Baik, kita ikut kan? Kita umat Nabi kan? Okey, wa yaghfir lakum, dan yang kedua bila Allah dah suka, yang kedua ni wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kamu. Dosa-dosa kecil itulah, ialah kita banyak dosa tahu nak. Dosa kepada mak, dosa kepada ayah, dosa kepada cikgu, guru, dosa kepada kawan-kawan, dosa kepada jiran tetangga, juga kepada adik-beradik, dosa kepada dosa tu, dosa daripada lidah, dosa telinga mendengar yang bukan bukan, dosa tinggal solat, macam-macam lagi dosa. Jadi kita pun minta ampunlah dengan Allah. Kan? Jadi Allah pun kan hanya saya nak ikut Nabi. Kenapa nak ikut Nabi sungguh-sungguh ni? Sebab tu kita dalam solat tu kita berselawat. Kan? Dalam solat di mana? Selepas syahadah kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, paling kurang. Kan? Ustazah-ustazah, cikgu-cikgu, Ustaz Samsul dah ajak, Ustazah Samiah dah ajak. Berapa ustazah ada kat sekolah ni, ustazah? Berapa cikgu, berapa guru agama? 11 guru agama, termasuk PPKI. Ya, Masya-Allah. Lepas tu cikgu-cikgu lain pun duk peringat juga. Cikgu-cikgu lain pun duk peringat kalau nak pergi sukan, dah solah belum? Pergi solah. Solah dulu baru pergi sukan. Contohlah tu, ada peringat. Dah. Apa lagi? Ni pagi tadi dah subuh belum? Subuh tak sempat Ustaz. Pasal nak pergi sekolah dah lambat. Lah. Solat subuh jangan tinggal. Baru dapat berkat. Okey. Baik, kita teruskan. Wahai anak-anakku, lagi sikit lagi. Kita habis pukul apa? Lagi 5 minit. Okey. Ini tak payah cerita. Kita terus ke depan. Mari kita baca ayat ni. Ayat ni selalu yang anak-anak lelaki kalau pergi sembahyang Jumaat mesti dengar. Mesti dengar khatib baca. Apa dia kata? Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Apa Allah kata? Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Allah dan para malaikat pun berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, kata Allah, sallu, berselawatlah kamu alaihi, ke atas Nabi Muhammad, wasallimu, dengan ucapan selawat salam yang sempurna. Masya Allah. Macam mana kita ni bila suruh selawat, macam mana nak buat? Mari kita sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib Allahumma salli ala Muhammad. Nanti kita selawat selalu. Nak pergi sekolah selawat. Nak balik sekolah selawat. Dalam kelas selawat. Jumpa ustazah selawat. Pasal apa selawat-selawat banyak-banyak ni? Oh, barakat rahmat. Kata ustaz, selawat dapat pahala. Nak cakap dengan ustazah, nak tanya dengan cikgu-cikgu. Allahumma salli ala Muhammad. Kita selawat dulu. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita baik lagi, kita kena ucap tentang Sayyidina Muhammad lagi bagus. Kita hormati dia Sayyidina, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau Muhammad, tu jangan lupa. Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam selawat tadi, sallallahu ala Muhammad. Jangan lupa Muhammad. Okey. Baik, itu jadahlah. Jangan lupa yang sebutan Muhammad tu kita sebut panggil Nabi kita elok-elok. Kalau kita panggil nama kawan pun elok-elok. Kalau nama dia Zaidi, panggil Zaidi. Saudara Zaidi, lagi bagus. Kalau nama dia siapa? Suhana Royani. Suhana Royani ni ustazah ke apa? Cikgu ah. Anak murid? Ibu. Ibu. Kalau panggil, lagi panggil nama mak. Panggil ya Umi. Kalau mak. Panggil ya Umi. Nama Umi siapa nama dia? Maisarah misalnya. Ya Ummiku Maisarah. Allahu Akbar. Panggil mak. Panggil nama mak lagi. Masya Allah. Okey nah. Kalau panggil cikgu-cikgu. Macam tu juga panggil. Kalau ada tu Ustaz Syamsul misalnya kan. Panggil Syamsul. Syam tu huruf Shin. Cuba tanya cikgu Ustaz Syamsul. Sin ke Sin kata dia. Okey. Panggil Ustaz Syamsul. Syam. Shin. Baik. Panggil Ustazah siapa lagi? Ustazah Samaiyah. Ustaz tahu Ustazah Samaiyah lah masyhur kat sekolah ni. Ustazah lain pun masyhur juga. Lama tak jumpa sampai hilang nama. Ada Ustazah Samaiyah. Ada ainnya tu, ada ain. Samaiyah. Betul ke Samaiyah? Pasal dia mendengar. Sebab tu dia dengar apa yang murid-murid cakap. Okey nah? Bagus. Baik, kita teruskan lagi. Sikit lagi. Habislah. Satu berapa lama ni Ustazah? Ini apa? Okey, kita terus lagi yang ni. Tadi kita dah buat nasyid. Suara tak boleh masuk ni macam mana. Nanti lagu apa nasyid yang ada semua. Saat ni Ustazah. Saya ulang tayang masa depa balik sekolah. Depa pula dah. Cakap utara sekejap, cakap Kedah sekejap. Cakap sekejap. Boleh kan anak? Boleh kan? Boleh lah. Kita drama pasal rasmi sangat sampai tak sampai. Jadi cakap ni sikit, dialek-dialek. Siapa orang Kedah dalam ni? Anak-anak main dari Kedah? Ada? Ayah Kedah kan? Oh, Masya Allah. Okey. Tak apa. Main mana pun, bari daripada mana pun. Kita sama-sama beriman. Kita orang Islam. Masya Allah. Okey, lagi apa? Kita tengok. Inilah yang akhir ni, slide akhir lah ni. Okey. Kita tengok hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anakku tengok tu ada isyarat naskah Al-Quran. Ingat ada gambar Masjid Nabawi. Ustaz duk ingatkan lagi gambar Masjid Nabawi yang kubah warna hijau tu. Ustaz ingatkan selalu untuk Ustaz juga. Ustaz rindu kat dia. Ustaz dulu pi juga. Alhamdulillah Ustaz pi dengan rumah Ustaz. Dengan isteri Ustaz. Tapi isteri Ustaz pun yang dulu yang sama-sama tu dah tak ada. Dia pi dulu dah. Sedih Ustaz. Tapi Alhamdulillah hari ni Ustaz dapat kawan baru. Seronok lagi. Dapat pergi buka lagi. Pergi tengok kubah lagi.
Kan? Nak tunjuk gambar ni. Saya nak rindu saya share dengan anak-anak supaya tolong kita cepat jumpa. Okey nak? Janganlah nangis. Jangan nangis nanti dulu. Kita tengok ni. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada wa huma kitaballahi wa sunnatu rasulih. Kata Rasulullah bersabda, aku tinggalkan kepadamu. Macam mana ni? Sabda ni saat-saat Nabi nak wafat tau anak-anak. Sedih betul ni. Tapi masa tu dia belum rasa gering sangat. Masih ada tanda-tanda dah dekat-dekat. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Sesiapa yang berpegang teguh dengan dua perkara ini, nescaya ia takkan sesat buat selama-lamanya. Apakah dua perkara itu? Huma kitab Allah, yakni Al-Quran, wa sunnatu rasulih, iaitu hadis-hadis Nabi. Dua ni lah kita kena berpaut kuat. Pegang siang malam, pagi petang. Tahu tak anak-anak? Al-Quran itu ada berapa surah? Siapa tahu? Ada 114 surah. Ustazah yang jawab depan saya ni. Ada 114. Ada berapa juzuk? 30 juzuk. 37. Berapa? 30. 30. Ya. Bagus yang respon tu. Masya Allah. Semangat sungguh. Anak siapa lah tu? Petuahnya mak ayah. Bagus. Jangan. Okey. Muhammad Hasid nampaknya tu. Nama dia. Betul ke? Yang lain-lain mana ni gambar tak nampak ni susah, tak boleh ke tukar gambar yang ada ni? Saya tak boleh drag. Tak dapat nak tengok anak-anak gambar lain dalam lain. Dia macam mana nak sebut? Allah kesian anak yang lain. Aku tak sebut-sebut Ustaz. Macam mana anak-anakku sabar je lah Ustaz, tak dapat tengok semua. Ustaz dapat ni lah Furqan ada. Ada Furqan ada. Nama Furqan ada lelaki ni. Lagi nama apa? Azrina cikgu murid. Ya Allah ramai cikgu Azrina punya yang tolong setting laptop ni tadi. Okeylah. Jadi Al-Quran turun di bulan apa? Selalu kita berpuasa di bulan Ramadan. Selalu diingat-ingatkan. Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Ingatlah benda perkara-perkara asas-asas ni. Untuk kita di tahun dari PPKI dari tahun 1 sampailah tahun 6. InsyaAllah nanti kita akan kaji. Mengkaji ni di perangkat universiti dah. Tapi kita ingat dulu Al-Quran tu ada berapa ayat, Al-Quran tu berapa surah, Al-Quran tu apa nama-nama surahnya. Ada surah Fatihah, ada surah Al-Baqarah. Baqarah tu maknanya apa? Lembu betina. Kalau lembu jantan macam mana bunyinya? Tanya Ustazah, Ustaz pun tak ingat. Okey? Baiklah. Jadi itulah anak-anakku yang Ustaz nak sharekan. Jadi jangan lupa, yang penting sekali anak-anak semua, kita dah rindu sekolah dah sebenarnya ni. Bila nak pergi sekolah ni? Bila nak pergi sekolah? Dah kejap lagi kan? 8 hari bulan. 8 hari bulan? 8 hari bulan untuk kumpulan mana? Tahap 2. Okey, tahap 2 tahun 4. Tahap 2 tahun 1, 2, 3 ke? 1, 2, 3. Dia ada pisah-pisah dah tahun 1. Okey, tak apa, yang maknanya ada perkembangan nak ke sekolah dah ni semua-semua. Tapi ada peringkat-peringkat lagi. Sekejap satu kumpulan di rumah, satu kumpulan di sekolah. Nanti kumpulan ni datang sekolah, kumpulan ni pula kat rumah. Dia macam itulah no. Sebab kita ada masa menghadapi ujian COVID-19 ni. Mudah-mudahan kita selamat. Selamat daripada demam apa semua, selamat dijauhkan. Tengok ni saudara-saudara kita yang kena COVID. Masuk dalam TV semua, mereka dah pergi mendahului kita, tapi nak buat macam mana itu ujian. Doakan mak ayah kita selamat nak. Solat, kalau anak-anak solat tak ada tangan, ya Allah selamatkan ayah bondaku, kata tu lah. Okey. Dah ni habis ni macam mana paparan ni. Paparannya ni tak ada dah. Hilang paparan. Dah lagi. Macam mana Ustazah? Okey. Jadi cukuplah setakat ni rasanya Ustazah. Memadalah. Memada rasanya. Okey anak-anak, Ustazah akhiri di slide yang inilah. Slide-nya banyak lagi. Tapi itulah pasal yang slide berikut ni ada lagu, ada semuanya ni tak sekat, jadi setakat tu.
Yang ini kita bincang di sekolah nanti. Ini kita bincang di sekolah. Okey, bincang ini panjang juga ceritanya ni. Kemudian yang ini kita tengok gambar je lah dulu. Kita tengok yang ini ada kisah ni. Anak-anak, sebenarnya kisah seorang anak yang berjuang bersama Rasulullah. Jadi keluarga A'la nama dia. Baik, tapi ceritanya sangat syahdu, sangat sedih. Seorang anak perwira kecil, dia nak pergi berjuang, berperang bersama-sama dengan Rasulullah. Kemudian dia wafat. Bila balik perang, mak dia tanya, ya Rasulullah, mana anak aku? Setakat tu saja Ustaz cerita, Ustaz pun dah tak tahan dah. Sedih nak menangis. Jadi okey, jangan lupa anak-anak, solatlah pesan Ustaz, solat. Tengok yang warna merah tu. Wa aqimis solah. Ayat ni panjang, tapi Ustaz nak besarkan wa aqimis solah tu. Dirikan solat. Okey? Dirikan solat. Solat mak nampak ke, mak tak nampak ke, ayah nampak ke, ayah tak nampak ke, solat jujur. Orang cikgu Ustazah kalau dekat sekolah tu kan ada surau kan? Kalau Ustazah kata mai pergi surau, kita pergi wudu. Taat setialah kita pergi wudu, nak pergi solat menghadap Allah ni. Jangan lari sana lari sini lagi. Kan? Kita dapat berkat, dapat ilmu. Nanti kalau kita solat jujur, Allah akan bukakan minda hati kita, cergaskan otak kita, sihatkan kita. Allah bagi berkat ilmu tinggi. InsyaAllah, mak suka kalau kita belajar sungguh. Mak suka, ayah suka kalau kita solat nak. Okey Jangan lupa tu pesan Ustaz. Itulah apa nak cakap lagi. Banyak dah cerita pesan-pesan ni, jangan lupa. Nanti banyak lupa juga. Tapi yang penting jangan lupa Allah, jangan lupa Nabi. Jangan lupa apa Allah kata, jangan lupa pesan Nabi. Lagi-lagi bila sekolah berjumpa dengan ustazah, dengan cikgu-cikgu semua, masuk guru besar, guru langganan, ingatlah apa yang dipesan tu. Okey, mari kita tutup dengan selawat. Mari sama-sama kita sekali lagi ingat ayat Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi dengan ucapan selawat yang sempurna, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini ya Allah, hamba-Mu berada di dalam majlis berbentuk maya ya Allah. Hamba-Mu dapat berkumpul bersama-sama dalam suasana COVID-19 ini ya Allah. Demi cinta padamu ya Allah, cinta pada Rasul-Mu, jua pada ayah dan bunda kami anak-anak di sekolah Sri Utama ini ya Allah, menandatangan pada hari ini. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Ampunkan dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Kesihanilah mak dan ayah kami ketika mereka telah mendidik dengan
termasuk kami menyediakan segala kecukupan untuk kami, ya Allah, untuk kami belajar, pergi balik sekolah, ya Allah, dengan segala kecukupannya. Dan begitu juga guru-guru kami, ya Allah, mereka telah susah payah mendidik kami sehingga kami dipahamkan dan dipahamkan, ya Allah, menjadikan kami anak-anak yang baik nantinya, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah ayah bunda kami, ya Allah, selamatkan guru-guru kami, ya Allah, kerana mereka telah banyak bersusah payah untuk menghadapi cabaran mendidik kami, ya Allah. Kami selamat, ya Allah, sihatkan kami, ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu, ya Allah, taat perintah-Mu, ya Allah, taat pada perintah Rasul, ya Allah. Kami solat, ya Allah, kami solat, ya Allah, kami solat dan kami ikut agama Islam ini dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Majid sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Haji Ahmad Zamri bin Samsudin di atas penyampaian ceramah berkaitan dengan Maulid Rasul kepada kita semua pada pagi ini. Sekali lagi, Kak Majid merakamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, lain daripada ceramah Maulid Rasul pada pagi ini, Kak Majid juga secara berbesar hati akan mengadakan sesi pengumuman iaitu anugerah terbaik PDPR, pembelajaran secara atas talian bagi subjek pendidikan Islam. Jadi untuk itu Kak Majid mempersilakan kepada ahli jawatan kuasa teknikal yang telah diberikan tanggungjawab untuk memaparkan sesi pengumuman anugerah terbaik PDPR Pendidikan Islam bagi tahun 2021. Dipersilakan. Anugerah terbaik PDPR Pendidikan Islam. Kelas PPKI Putra Daniel bin Abdullah dan Putra Ryan bin Abdullah. Dari kelas prasekolah, kelas pra permata Nurdia Izara binti Muhammad Nizam dan pra-intan Nur Ajda Syafia binti Syaiful Izzian. Kelas 1 Alfa, Dia Safiyah binti Ahmad Bahtiar, Muhammad Hafiz bin Mahdi, Muhammad Haziz Husni bin Nur Azman, Muhammad Saif Zikir bin Sofian, Ros Alisha binti Abdul Talib. Kelas 1 Beta, Ahmad Ifat Ramadan bin Muhammad Taqiyuddin, Muhammad Ashraf bin Muhammad Yasar, Muhammad Shah Mustafa bin Muhammad Syarkawi, Muhammad Aqil bin Muhammad Faisal, Siti Aisyah Al-Humaira binti Muhammad Razak. Kelas 2 Alfa, Muhammad Arif Hafzan bin Syamsul Zamri, Aiman Haziq bin Azrul Nizam, Aulia Ramadhani binti Fihrul Nizam, Muhammad Fadil Ashraf bin Ruslin, Iman Nurraihan binti Khidir. Manakala bagi kelas 2 Beta, Husna Adina binti Syaiful Hafiza, Muhammad Rakal Arjuna bin Ruslan, Muhammad Nu'man Zikri bin Abdul Azim, Nur Qishdina Zahirah binti Ar-Zamri, Nurdania Hazikah binti Muhammad Nur Hafizan. Kelas 3 Alfa, Nur Zahirah Irdina binti Muhammad Adib, Muhammad Ilyas Zikri bin Muhammad Faizal, Muhammad Syakil Mustafa bin Muhammad Syarkawi,
Nur Aira Sofia binti Muhammad Farid, Nurul Ain Iman binti Hamdan. Kelas 3 Beta, Rania Maisara binti Muhammad Agus Salim, Nur Zahra Zofia binti Rizwan, Muhammad Fatih Zahin bin Muhammad Fairuz, Nur Fatini Zahra binti Muhammad Fairuz, dan Muhammad Darwin Akmal bin Azizul Akmal. Kelas 4 Alfa, Nur Kalisha binti Wahid, Muhammad Nasrullah bin S. Irwan Shah, Ahmad Huzaifah bin Muhammad Farizan, Muhammad Denis Syafiq bin Muhammad Syarif, Muhammad Haris Helmi bin Nur Azman. Bagi kelas 4 Beta, Muhammad Akil Danish bin Muhammad Aswad, Nur Syuhada binti Bastani, Muhammad Hasif bin Adli, Muhammad Nias Rafiki bin Muhammad Ali, Muhammad Amirul bin Sahibul Bahar. 5 Alfa, Muhammad Arfan Hadib bin Muhammad Zamri, Darwishah Nur Hannah binti Muhammad Hafiz, Nur Sofia Hazwani binti Fazli, Nurul Rushdah binti Khairul Amran, Razin Syahirah binti Muhammad Syarkawi. Tahun 5 Beta, Muhammad Rafiq Ryan bin Muhammad Agus Salim, Muhammad Adam Hafid bin Muhammad Nur Hafizan, Raikal Mikael bin Rizwan, Ahmad Azrul Nabihan bin Adlizam, Muhammad Haidin Haikal bin Syahrul Anwar. 6 Alfa, Nurin Farisah binti Muhammad Faizal, Muhammad Sazwi Mustafa bin Muhammad Syarkawi, Nur Naazmin Raisha binti Syahrizul Afian, Muhammad Akif Sazwan bin Muhammad Farid, dan Daniah Najah binti Ahmad Bahtiar. 6 Beta, Intan Nur Batrisya binti Muhammad Zuhairi, Nur Musfirah binti Muhammad Yasar, Afiq Ikhwan bin Nur Azmi, Nur Kamilia Faisara binti Muhammad Syafi'i, dan Muhammad Adam Haikal bin Ruslan. Kelas 6 Gamma, Muhammad Faris bin Farim Zaimi, Helmi Hakimi bin Hizaruddin, Nur Aliana binti Badrul Rizal, Nurul Ain Najia binti Nizatul Hairi, dan Muhammad Irfan Danish bin Azizan. Syabas dan tahniah. Baiklah, pihak majlis mengucapkan sabar dan juga tahniah kepada semua murid-murid yang telah dianugerahkan sebagai penerima anugerah terbaik PDKR Pendidikan Islam bagi tahun 2021. Mudah-mudahan dengan anugerah yang diberikan ini dapat menyuntik semangat dan motivasi untuk murid-murid terus belajar dengan bersungguh-sungguh walaupun secara atas talian dan terus bermotivasi untuk ke sekolah apabila sekolah telah dibuka secara bersemuka nanti. Alhamdulillah, syabas dan tahniah diucapkan kepada semua murid-murid. Kepada murid-murid yang tidak menerima anugerah, bukanlah bermakna anda tidak berjaya, tetapi anda boleh berusaha dengan gigih lagi untuk mencapai kejayaan dan kemenangan. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan berakhirnya program kita sebentar tadi, maka program kita akan menutup tirainya. Sebelum itu, Pihak Majlis sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Haji Ahmad Zamri bin Samsudin yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Negeri Utama di atas kesediaan menyampaikan ceramah berkaitan dengan Maulid Rasul pada pagi ini dan juga dapat melapangkan masa bersama-sama kita untuk menjayakan program Maulid Rasul Sekolah Kebangsaan Negeri Utama bagi tahun 2021.
Ucapan salam tahniah juga dan terima kasih diucapkan kepada seluruh pentadbir sekolah pesantren utama, seluruh kuasa persatuan ibu bapa dan guru, jabatan kuasa pengajar pendidikan Islam dan bahasa Arab, ahli jabatan kuasa pelaksana dan induk program sambutan Maulidul Rasul Sekolah Kebangsaan Negeri Utama bagi tahun 2021, guru-guru, warga SSU, murid-murid, ibu bapa dan penjaga sekalian. Seterusnya juga tidak dilupakan kepada semua individu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan program kita pada pagi ini. Marilah kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan program kita pada pagi ini mendapat rahmat daripadanya, insya-Allah. Dan sekali lagi kita berdoa supaya kita dapat bertemu lagi dalam program-program bermanfaat seperti ini di bawah anjuran Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Negeri Utama.